Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 5 cerdas? Harap semua telah bersedia untuk PDPR Pendidikan Islam pada pagi ini. Bidang ibadah masih lagi unit 3. Tajuk Jumaat penuh berkat. Jumaat penuh berkat. Okay, boleh rujuk muka surat 118. Baiklah murid-murid, standard kandungan juga seperti minggu lepas 4.3 merumus konsep solat Jumaat dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah. Okay, ini adalah objektif pembelajaran. Murid dapat pertama menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat dengan tepat. Kedua, murid dapat menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat dengan tepat. Baiklah murid-murid, kita terus pergi kepada tajuk yang kita hendak belajar pada hari ini, syarat wajib solat Jumaat. Siapa tahu syarat wajib solat Jumaat? Okey, kita tengok. Yang pertama, Islam. Kamu semua ada? Adalah kan, Islam semua kan? Kita ni orang Islam. Okey, yang kedua, baligh. Baligh. Ada yang tak baligh lagi? Kalau tak baligh lagi, maknanya gugur syarat. Maknanya tak wajib lagi lah solat Jumaat. Yang ketiga, apa dia? Berakal. Ada yang tak ada akal. Kalau tak ada akal, tak wajib juga. Okey. Okey, yang seterusnya yang keempat, lelaki. Okey, lelaki. Jadi perempuan tak wajib. Tapi kalau perempuan nak solat, boleh pergi. Tak ada masalah. Cuma dia tak wajib saja. Okey, yang kelima. Apa syarat wajib yang kelima? Sihat tubuh badan. Kenalah mengenai situasi kita sekarang ni kan. Zaman COVID ni. Kalau ada sakit COVID, tak payah pergi. Sebab dia tak wajib dah. Jadi, dia tak sihat lah. Jadi, tak wajib solat Jumaat. Okey, dan yang keenam, bermukim. Tidak wajib bagi yang musafir. Bermukim ni maknanya dia duduk tempat tu. Macam awak duduk di Tekam Utara. Jadi wajiblah awak solat Jumaat. Kalau awak pergi Kuantan, tak wajib awak solat Jumaat. Sebab dinamakan awak tu musafir. Okey. Dan yang ketujuh, merdeka. Maknanya bebas. Kalau negara kita, huru-hara tak merdeka, macam mana nak solat Jumaat? Turun-turun dah huru-hara kan. Orang kata jangan pergi solat Jumaat. Pergi juga lah kena tembak. Jadi kalau tak merdeka, tak boleh. Tak wajib solat Jumaat. Okey, itu dia 7 syarat wajib. Okey, sekarang kita tengok syarat sah solat Jumaat. Okey, dah cukup semua syarat wajib tadi. Kita pun boleh solat Jumaat. Okey, kita nak tengok solat Jumaat kita tu sah ke tidak. Okey, kita tengok syarat yang pertama. Didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Semua ada kan masjid dekat utara ada masjid. Okey. Buatlah di masjid. Okey. Kedua, bilangan jamaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Jadi sebelum mula berkhutbah tu, imam kena pasti
pastikan bilangan makmum cukup 40 orang. Jadi makmum yang dah cukup 40 orang tu, dia tak boleh nak balik. Tiba-tiba dia balik. Sebelum habis lagi sembahyang Jumaat, dia balik. Jadi, solat Jumaat itu tidak sah kerana tak cukup 40 orang. Kat Tekan Utara tak ada masalah sebab orang masih lagi ramai. Ni di kampung-kampung yang tak ada orang ni. Jadi dia kena kira betul-betul ahli jemaah tu cukup ke tidak 40. Okey, yang ketiga. Didirikan dalam waktu zuhur. Ini salat Jumaat ni dibuat pada hari Jumaat dalam waktu zuhur. Kalau nak buat subuh tak boleh. Kata minggu ni kita solat waktu asar lah. Tak boleh. Sebab syarat dia mesti dalam waktu zuhur. Okey, itu yang ketiga. Yang seterusnya apa dia? Okey, tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Contohnya ada kat masjid dah solat Jumaat, lepas tu kat surau pun buat juga. Jadi tak boleh. Okey, yang kelima, didirikan secara berjamaah. Didirikan secara berjamaah lah. Mana boleh seorang-seorang. Kalau sembahyang raya boleh seorang-seorang kan. Okey, yang keenam, didahului dengan dua khutbah. Kena khutbah dulu. Dua khutbah. Okey, dan yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Mana tak ada lagi solat Jumaat di dalam kampung yang sama tu. Okey, itu syarat sah dia. Mana ada 7 juga syarat sah solat Jumaat. Baiklah murid-murid, mari merebut pahala dengan melakukan amalan sunat sebelum solat Jumaat. Apa dia? Amalan sunat yang kamu biasa buat pada hari Jumaat. Amalan sunat sebelum solat Jumaat. Pertama, memotong kuku. Senang, potong kuku. Kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Potonglah mana-mana bulu. Potong rambut ke, potong janggut ke, potong bulu ke, bulu ketiak ke, macam-macam bulu pun boleh potong. Okey. Dan yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Senang je saja aku mandi sunat Jumaat kan Allah Ta'ala, gitu je. Tak susah pun, mandi biasa. Bersihkan diri tapi ada niat. Okey, seterusnya, memakai pakaian terbaik. Ni pakaian cantik-cantik untuk pergi ke masjid. Esok kan Jumaat. Jadi amalkan ni apa yang kita belajar ni. Okay, yang kelima, memakai wangi-wangian. Pakailah minyak wangi yang awak ada tu. Yang wangi lah, bukan yang busuk, minyak wangi. Nampak minyak wangi. Okay, yang keenam, bersegera ke masjid. Bersegera pergi awal supaya dapat kita duduk beriktikaf di dalam masjid. Ada lagi? Ada lagi. Yang ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Itu disuruh pergi awal tadi. Boleh iktikaf. Besar pahala iktikaf. Awak duduk saja je dalam masjid. Tapi ada niat lah. Masa duduk tu, awak niat iktikaf saja. Aku beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Tu cara dia. Kalau awak duduk saja, tak dapat pahala. Kalau dah niat macam tadi, awak dapat pahala iktikaf. Okay, yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Sampai je masuk masjid, terus solat sunat tahiyat masjid. Saja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Semayanglah macam biasa 2 rakaat. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Inilah guna kita pergi awal ke masjid tadi. Okey, dan yang ke-10, diam mendengar khutbah. Diam.
Siapa yang tak diam, dia tak ada pahala Jumaat. Okey. Jadi 10 amalan-amalan sunat yang kita boleh buat pada hari Jumaat. Okey, tengok mentol. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub. Sebagaimana mandi junub tu. Macam mana kita mandi junub bersih betul-betul kan mandi junub. Rata air seluruh badan. Lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama. Saf pertama, saf depan tu. Saf barisan pertama tu. Maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Tu pahala dia. Unta berapa ribu seekor. Kita nak korban sebahagian lembu pun dah tak mampu. Ni nak korban unta. Jadi nak dapat seperti pahala mengorbankan unta, pergilah sembahyang Jumaat awal. Dan buat sebagaimana yang Nabi pesan ni. Mandi seperti mandi junub. Iaitu mandi yang betul-betul bersih, air betul-betul rata. Lepas tu pergi masjid awal. Lepas tu dapatkan saf yang pertama. Maka kita akan dapat pahala seperti kita membuat korban seekor unta. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, baiklah murid-murid. Antara amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Sekian saja untuk pagi ini. Ustaz harap apa yang disampaikan dapat difahami dan seterusnya diamalkan di dalam kehidupan kamu seharian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.